hukum mengubahkan niat di dalam sembahyang. Baik, kalau kita sembahyang, kita nak ubah niat, tidak dibenarkan. Tak boleh lah. Katalah kita sembahyang sunat, sunat ba'diyah zuhur, katakan. Tiba-tiba kata, nak ubah niat lah dalam sembahyang tu. Kita kata nak buat sunat taubat kan. Dua-dua solat sunat tu, tak boleh ubah. Jadi kalau nak ubah juga, kena batalkan sembahyang yang pertama tu, lepaskan tangan tu, lepas angkat yang kedua, yang betul ni. Tak boleh dalam takbir yang sama tu, tadi niat solat duha, katakanlah solat duha tadi niat duha kan. Dia nak ubahlah kepada sunat taubat. Tak boleh, dia mesti berhenti dulu, barulah angkat takbir yang baru. Boleh? Itu hukum asal dia. Tapi kalau kita ada sebab-sebab yang tertentu, boleh. Katalah kita datang sembahyang zuhur kat surau ni seorang-seorang, pukul 3 sekarang ni, waktu sekarang ni. Jadi kita seorang-seorang, tak ada orang lain kan. Sepatutnya sembahyang fardu ni dia dituntut dibuat secara berjamaah. Tapi tak ada orang. Kita tak ada orang, kita sembahyang seorang-seorang. Allahu akbar, solat fardu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar, seorang-seorang. Bila sembahyang seorang tu, datang lagi 3-4 orang sembahyang jemaah. Sebuah kereta dia sembahyang dekat sini. Jadi tentulah dia sembahyang zuhur juga. Betul? Kita sedang sembahyang zuhur seorang-seorang tadi. Jadi boleh tak kita ubah niat? Boleh. Kita ubah niat masa kita sembahyang zuhur tadi, kita ubah niat. Tak jadilah sembahyang zuhur, dalam sembahyang tu dalam takbir dia ubah niat, aku sembahyang sunat taubat. Boleh. Jadi kita buat dua je. Asalnya nak buat zuhur seorang-seorang tapi tengok ada kawan datang ramai-ramai, dia orang sembahyang jemaah, kita pun nak ambil fadilat jemaah tadi. Jadi kita ubah niat sembahyang zuhur 2 rakaat, sembahyang apa? Sunat taubat 2 rakaat. Habis 2 rakaat tu kita bangkit terus ikut jemaah yang tu. Sembahyang yang jemaah yang baru tadi sembahyang zuhur. Boleh. Itu dibenarkan tukar niat masa sembahyang tadi dengan syarat masa kita sembahyang tu baru 1 rakaat atau 2 rakaat. Semasa niat mula-mula zuhur tadi kan, baru 1 ataupun 2 lah. Tapi kalau kita dah 3 rakaat, dah 4 dah, tak payahlah, kita habiskan sembahyang tu. Maka terus kita balik lah. Ini kalau baru nak mula, baru nak sembahyang zuhur, Allahu akbar, tengok ada 3-4 orang datang sembahyang zuhur. Jadi kita nak ikut dia. Jadi kita ubah niat, aku tadi asalnya zuhur, aku ubah kepada solat sunat 2 rakaat. Jadi kita habiskan sembahyang 2 rakaat tu cepat-cepat. Dah habis, kita bangkit ikut kawan yang ramai-ramai tadi. Boleh? Itu boleh. Boleh. Tapi waktu dia dah habis lah. Patutnya sebelum asar. Selepas asar dia tak ada sembahyang sunat ya. Jadi kalau nak sembahyang juga, kita qadha kan. Qadha boleh. Tuan-tuan, solat sunat ni dulu saya dah sebut banyak kali ya. Solat sunat ni dia ada 3 jenis. Satu dipanggil solat sunat berwaktu. Ingat lagi tak? Ingat tak saya terang dulu? Yang ingat-ingatlah, yang tak ingat kalau ada nota tulis. Jadi 3 jenis solat sunat. Yang pertama solat sunat berwaktu. Solat sunat berwaktu ni yang ada waktu-waktu dia lah. Contohnya solat sunat duha, solat sunat qabliyah. Qabliyah ni apa? Sebelum sembahyang fardu. Qabliyah zuhur, sebelum waktu zuhur lah. Qabliyah isya, sebelum isya. Itu waktu dia. Ataupun solat sunat tahajud. Tahajud ada waktu dia. Bila waktu dia? Malam. Ataupun 2/3 malam. Siang tak ada. Jangan buat solat tahajud siang. Boleh lah, boleh. Dia dah hujung 2/3 malam. 2/3 malam tu terbahagi ber-3 bahagian. Lepas isya sampai pukul 1. Pukul 1 pula sampai pukul 3 kan. Pukul 3 pula sampai pukul 5. 3 bahagian. Untuk dia kata 2/3 malam tu. Jadi boleh. Kita kalau tertinggal sembahyang-sembahyang yang jenis pertama tu, iaitu solat sunat berwaktu, boleh kita qadha. Yang kedua, jenis solat sunat
solat sunat bersebab. Perempuan aku ada buku catatan tulis. Solat sunat bersebab. Yang ini kalau ada sebab, kita sembahyanglah sunat. Apakah contoh dia? Solat sunat gerhana, solat sunat wuduk kerana ambil wuduk. Bila sembahyanglah bila-bila pun. Selagi kita ambil wuduk, boleh sembahyang sunat. Malam ke, ya? Boleh? Boleh. Sembahyang apa lagi yang bersebab solat jenazah kan? Ada orang meninggal, sembahyang solat sunat jenazah tu sunat dia, hukum dia. Boleh buat. Orang mati tengah malam lah sembahyang sunat. Sembahyang berjamaah. Itu di antara solat sunat yang bersebab. Solat sunat minta hujan kan? Kita sembahyang tu kerana nak minta hujan. Ada sebab-sebab dia. Boleh. Sekarang ni hujan dah lebih pula. Banjir lah apa kan? Itu tak payah kita minta hujan. Minta solat sunat tahan hujan. Jangan hujan lagi. Kalau hujan banjir lah. Boleh. Tapi solat nombor 2 ni tak boleh kita qada. Sebab yang nombor 2 ni tak boleh qada. Dia sebab siapa tak boleh qada? Sebab dia ikut sebab. Bila sebab tu dah berlalu, habis lah, tak ada lah. Orang meninggal semalam lah. Tak boleh sembahyang hari ni pula. Ada semalam habis. Tak boleh diqada lah. Yang bersebab-sebab. Okey. Itu yang kedua. Baik. Yang ketiga, solat sunat tidak bersebab dan tidak berwaktu. Lawan daripada nombor 1 ke nombor 2 tadi. Solat yang tidak bersebab dan tidak berwaktu. Yang pertama tadi solat sunat berwaktu. Contoh dia solat sunat taubat. Solat sunat tidak bersebab, tidak berwaktu, taubat. Taubat tu bukan sebab dia. Mungkin perempuan keliru kan. Taubat ni sebab dia ke tak? Itu kelebihan dia. Sembahyang 2 rakaat je. Kelebihan dia, kita boleh minta ampun kepada Allah. Bukan sebab kan. Solat sunat taubat, solat sunat hajat. Tadi solat sunat hajat. Solat sunat istikharah. Istikharah ni apa? Kita nak buat 2 pilihan kan. Nak pilih ini ke pilih ini. Kita buat istikharah. Kita nak pergi besok ke nak pergi lusa. Ada 2 pilihan kan. Buat sunat istikharah. Istikharah ni mana Allah lorongkan. Allah tunjukkan yang mana pilihan. Kita pilih yang mana. Nak pilih calon menantu kan. Solat istikharah katalah ada 2 calon menantu. Nak pilih yang ni ke yang ni. Jadi Allah yang dorongkan kita. Itu Allah kita pilih yang tu. Boleh sembahyang beberapa kali. Boleh katakan tak puas hati kan. Sembahyang kali pertama tak ada tanda-tanda pun. Allah tak bagi tanda-tanda lagi kan. Gerak hati tu tak tahu nak pilih yang mana satu antara 2 tu kan. Sembahyang kali kedua Allah tunjukkan yang kedua ni, keputusan yang kedua ni elok. Tapi tak puas hati juga. Sembahyang ketiga pula. Yang mana yang kita rasa berat, cenderung, yang itulah kita pilih. Allah akan bantu kita. Nanti kita minta solat dalam sembahyang dia, doa tadi. Okey, lagi sini tu solat sunat apa lagi, hajat dah, istikharah. Solat sunat mutlak. Mutlak ni saja-saja je sembahyang. Usalli sunatal mutlak rakaataini ada alillah ta'ala. Saja-saja je sembahyang. Boleh. Solat sunat mutlak ni solat sunat yang diberi pahala. Dan dia tak ada waktu, dia tak ada sebab. Jadi nombor 3 ni ya. Dia maksudnya waktu dia ada. Waktu dia tak ada, dia kena sebelum selepas subuh tak boleh. Waktu dia lepas subuh tak boleh sembahyang mutlak tadi yang nombor 3 tu. Dan lepas asar. 2 tempat tu tak boleh sembahyang. Kan Nabi sebut kita pun tahu kan, lepas solat asar ada solat sunat tak? Lepas asar tak ada kan. Itu sebenarnya itu solat nombor 3 tu. Kalau solat jenazah ada, lepas asar ada orang meninggal, boleh lah. Ataupun kita nak qada kan, sembahyang qada. Qada solat sunat bersebab. Solat sunat bersebab nombor 2 tu qada. Qada solat sunat yang bersebab. Kenapa sembahyang? Sebab ada sebab dia.
Eh? Jadi solat nombor 3 ni tak boleh lepas subuh, tak boleh lepas asar, tak boleh. Lain-lain boleh. Nak solat sunat hajat, katakan hajat ni solat nombor 3 kan, hajat tu. Jadi boleh buat waktu malam, boleh buat lepas zuhur, boleh lepas zuhur boleh. Jadi sebab itu kadang-kadang sekolah budak-budak sekolah dia buat sembahyang hajat pagi kan. Pagi sebenarnya tak boleh. Sebab solat sunat hajat tu dia solat sunat yang tidak ada waktu dan tidak bersebab. Dia tak boleh nak buat lepas zuhur boleh. Kalau cikgu-cikgu nak buat lepas zuhur boleh. Lepas zuhur ataupun malam boleh. Lepas subuh tak boleh. Dia lepas subuh dengan lepas asar tak boleh sunat. Sunat yang nombor 3 ni. Jenis yang nombor 3. Boleh? Jadi maksudnya kalau kita tertinggal solat qabliyah asar, dah terlepas dan orang dah sembahyang asar, kita ikut asar lah. Dah habis sembahyang asar, kita qada. Qada ni bila-bila masa boleh. Qada ni solat sunat yang nombor 2. Solat jenis nombor 2, solat qada ni kita boleh buatlah. Kita qadakan sembahyang qabliyah asar tadi kita lupa nak buat. Ini berlaku zaman Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sembahyang solat sunat fajar tu. Solat sunat fajar ni solat sunat sebelum subuh. Jadi Rasulullah terlewat. Sebab bila dah iqamat dah solat terlewat. Jadi bila iqamat terus sembahyang subuh lah. Ya. Solat sunat sebelum subuh ya sama. Solat sunat fajar, solat sunat sebelum subuh sama. Subuh dia ada sebelum ni, qabliyah ada, ba'diyah tak ada. Lepas subuh tak ada solat sunat. Jadi katakan dia terlambat, Nabi terlambat. Lalu Nabi sembahyang subuh dulu dengan para sahabat. Lepas sembahyang subuh tu Rasulullah sembahyang 2 rakaat lagi. Lalu sahabat tanya, "Wahai Rasulullah, kamu sembahyang apa ni?" "Aku qada solat sunat fajar." Nabi sebut. Sama juga dalam waktu asar, seorang pemuda lepas dia sembahyang asar berjamaah, seorang pemuda ni dia sembahyang 2 rakaat pula. Jadi Rasulullah tanya dia, "Wahai anak muda, kamu sembahyang apa ni 2 rakaat? Sebab lepas asar mana ada sembahyang sunat?" Dia sembahyang 2 rakaat. Lalu pemuda tu kata, "Aku qada solat qabliyah asar tadi. Aku lupa sembahyang." Jadi Rasulullah diam. Bila Rasulullah diam tu apa maksudnya? Boleh ke tak boleh? Boleh lah. Rasulullah diam. Boleh. Rasulullah benar kan? Kalau tak boleh, Rasulullah kata, tak boleh. Jadi boleh. Maknanya qada ni boleh buat bila masa. Dan siapa yang rajin qada sembahyang sunat ni, sembahyang sunat nombor 1 lah, jenis nombor 1 tu, dia akan dapat pahala yang besar. Jadi perempuan, termasuk saya juga, bila kita banyak tinggal solat sunat duha, kita tinggal qabliyah zuhur, masa muda-muda dulu kan, qada, dapat pahala. Solat sunat duha kan, apakah kelebihan dia? Orang yang rajin solat sunat duha ni bermula selepas naiknya matahari sampailah sebelum zuhur. Itu waktu dia. Katalah kita dulu lalai, kita tak buat kan, kita masa muda-muda dulu. Jadi kelebihan seorang solat duha ni, Allah jamin seseorang itu akan murah rezeki. Kalau kita nak murah rezeki, rajin-rajinlah solat sunat duha. Jangan tinggal. Rasulullah pun tak pernah tinggal. Ada buat. Duha tu kecantikan Allah. Kelebihan dia, Allah murahkan rezeki satu, kemudian Allah panjangkan umur dia dalam buat amalan kebaikan. Dan bila kita nak mati tu, orang yang rajin solat duha tu, dia mati dalam keadaan yang baik. Tak ada mati ngeri, mati accident. Itu cuma jaminan Allah. Kita nak mati yang baik, nak umur kita berkat, rezeki kita murah, rajin-rajin solat duha. Kalau dah tinggal, qada. Bila kita qada dapat pahala. Boleh? Ini kita cuba buat. Ya. Dan lepas maghrib lah. Jangan sebelum maghrib tidur pula, lebur maghrib. Okey. Jadi sebaik-baiknya kita ikut urutan dululah. Maknanya
Sembahyang Isya tu, sembahyang Isya kita buat tengah malam kata kan. Sembahyang Isya ni dia bukan solat malam. Selepas tu je. Tak apalah, maknanya kita dah bangun, jadi janganlah kita buat tajuk dulu sampai tinggal pula Isya dulu. Dah habis Isya barulah kita buat sunat-sunat. Sebab solat sunat malam tu dia bermula selepas waktu Isya. Lepas dia waktu Isya kan, kita terutamanya buat solat sunat ba'diyah kan. Ba'diyah Isya kan. Itu pun dah Nabi kita dah termasuk solat sunat malam. Selepas Isya. Jadi kita lepas Isya tu kalau kita malas nak tidur takut terlajak ke apa. Hari tu pun letih kan, balik daripada Kuala Lumpur letih. Kita tak nak tinggal solat tahajud tu, lepas Isya kita buat. Boleh. Tak. Itu kalau kelebihan dia. Kalau nak lebih baik, sunat tidur dulu. Tapi kalau kita takut terlepas. Sebab kita letih sangat ni. Kalau aku tidur ni, langsung lah. Tak main tahajud lah. Untuk lewat subuh je kan, dah terlepas. Jadi daripada kita rugi, baik kita buat lepas Isya sebab kita dah letih sangat. Lepas Isya buat solat sunat, buat tahajud, buat solat tasbih ke apa-apa, taubat, semua buat. Lepas tu baru kita tidur. Kalau kita terjaga, boleh buat lagi, sambung lagi. Tadi pukul 5 jaga, belum lagi subuh. Boleh buat tahajud, sambung tahajud ni boleh banyak rakaat. Buat 2 tu, jaga buat lagi 2. Ada orang pula bila dia takut tak bangkit, dia sembahyang yang sunat ni, solat sunat witir tu, kalau boleh buatlah. Jadi kalau kita takut lambat bangkit, kita buatlah lepas sembahyang Isya tu, kita sembahyang apa-apa, buat solat sunat witir. Solat sunat witir Nabi tak pernah tinggal. Tapi kita buat sekali lah lepas kita subuh, lepas Isya tadi. Kita buat solat sunat witir sama ada 1 ataupun 3 rakaat. Ataupun 5, dia ganjil solat sunat witir ni buat ganjil. Bila lepas solat witir, tidurlah kita. Tapi kita terjaga malam, jangan buat solat witir lagi. Witir tu dia hanya sekali je. Dalam satu malam, dia boleh buat sekali je. Kenapa sekali je? Kenapa tak boleh buat 2 kali? Tadi tahajud boleh buat 2 kali. Solat-solat penutup. Penutup boleh buat awal ataupun buat hujung. Boleh. Cuma saya nak tanya, kenapa tak boleh buat 2 kali solat sunat witir? Okey, Nabi buat sekali, sama ada buat awal lepas Isya ataupun waktu bangun sebelum subuh kan. Sebab dia ganjil, tak boleh buat 2 kali. Kalau buat 2 kali, dia jadi genap. Contoh, katalah kita buat lepas Isya lepas Isya buat apa? 3 rakaat, katalah 3 rakaat. Lepas tu kita tidur tu, jaga pukul 5. Kita buat lagi sekali solat witir kan, buat 3 juga. Jadi malam tu 3 yang pertama, 3 yang kedua dah buat apa? 6 dah genap. Ataupun kita buat 1 lepas Isya, buat solat sunat witir ni boleh buat 1 je, 1 rakaat. Itu bangun sebelum subuh tu buat 1 juga. 1 tambah 1 dah 2 dah genap. Jadi tak boleh buat tak boleh buat 2 kali. Yang boleh buat sekali saja, sama ada buat awal, kalau takut tertidur terlajak buat awal, ataupun kalau kita rajin bangkit ujung tu buat dia sebelum subuh. Witir ni penutup. Dah habis solat tahajud, solat taubat, solat hajat apa semua, solat tasbih, tutupkan dengan solat sunat witir. Witir ni boleh ganjil 1, 3, 5 bilangan rakaat dia. Boleh? Ni tak baca lagi kitab ni. Boleh baca lagi. Bagi saya baca dulu Baik, perkara 49 muka surat 30. Hukum mengubah niat tadi tak sebut tadi. Jadi maknanya kalau ikut asalnya tak boleh ubah niat. Hukum kita baca. Apabila seseorang itu bertakbiratul ihram dengan niat sembahyang fardu, kemudian ia mengubah niatnya kepada fardu yang lain atau kepada solat sunat tanpa uzur, atau bertakbiratul ihram dengan niat sembahyang sunat kemudian ia ubahkan niatnya kepada fardu atau sunat yang lain, maka sembahyangnya tidak sah. Garis. Tidak sah dan batal. Garis. Ada pensel garis kan? Ataupun highlight kan dia. Nampak Tak boleh Kalau ubah-ubah batal. Sembahyang tu batal. Dan sembahyang tu tidak sah. Tak boleh ubah niat. Sunat ke sunat tak boleh, fardu ke fardu tak boleh. Kalau nak zuhur tu ni asar pula tak boleh. Nak zuhur je. Kalau nak tukar, batalkan sembahyang tu dulu, angkat takbir yang baru. Boleh. Maka apabila ia bertakbiratul ihram dengan sembahyang yang fardu dengan bersendirian munfarid,
Kemudian dikamatkan untuk sembahyang jemaah pula. Tadi sembahyang seorang, itu sembahyang jemaah, maka ia ubah niat di dalam hatinya kepada sembahyang sunat dan memberi salam ia daripada selesai 2 rakaat nescaya, harus hukumnya. Ini yang boleh. Harus maknanya boleh lah. Jadi sembahyang zuhur seorang-seorang, tengok-tengok ada kawan sembahyang jemaah zuhur kat situ. Jadi kita nak dapatkan fadilat zuhur tu berjemaah, jadi kita boleh ubah niat zuhur tadi kepada sembahyang sunat. Dengan syarat kita baru 1 rakaat ataupun 2 rakaat. Kalau dah 3 dah habis dah, 4 tak payahlah, habiskan sembahyang tu. Boleh ya? Kalau baru 1 2 ubah niat, aku niat kepada sembahyang zuhur. Dah habis zuhur, dah sunat. Dah habis sunat tu bangkit ikut kawan tadi. Nak dapatkan kelebihan. Dan perbuatan okey. Apa tadi? Dan tidak buku surat. Okey. Kemudian diiqamatkan untuk sembahyang jemaah, maka diubah niatnya, okey, mana hukumnya harus seperti mana yang dinaskan di atasnya oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini mazhab kita yang buat. Mazhab Imam Syafi'i. Boleh ubah niat. Sama juga berlaku pada sahabat ni Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia sembahyang zuhur, belum boleh sembahyang zuhur, sembahyang berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas tu dia balik rumah. Sayyidina Umar balik rumah, tengok-tengok anak isteri dia belum sembahyang zuhur lagi. Dan orang kampung situ belum. Lalu Sayyidina Umar offer, mari sembahyang, aku jadi imam. Mari sembahyang zuhur. Kali kedua, Sayyidina Umar sembahyang kali kedua. Boleh. Sebab yang kedua tu niat kita nak kumpulkan, nak buat jamaah bersama-sama dengan keluarga dia. Boleh. Jadi maknanya yang bolehnya sembahyang mula-mula sembahyang seorang, lepas tu ulang balik sembahyang berjamaah boleh, ataupun mula-mula sembahyang jemaah buat lagi sekali kedua jemaah pun boleh. Yang tak boleh sembahyang seorang-seorang buat 2 kali tak boleh. Mula-mula sembahyang seorang zuhur, lepas tu ulang balik sembahyang seorang zuhur, tak boleh. Itu dia jadi bid'ah. Sembahyang zuhur tak boleh buat 2 kali ya. Asalnya hukum tak boleh buat 2 kali. Itu secara berseorangan. Kalau nak ambil fadilat yang kedua tu nak buat berjamaah boleh. Pertama seorang-seorang, lepas tu nak berjamaah boleh. Walaupun buat 2 kali boleh. Yang tak boleh seorang-seorang 2 kali tak boleh. Sebab dia jadi bid'ah, Nabi tak buat.